Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuba saya sayang Abang Hakim juga kerana Allah SWT. Saya sayang semua yang lain kerana Allah SWT. Don't worry. Mari kita nak bincang hari ini. Tajuk bersama dengan tetamu undangan kita, iaitu salah seorang sekejap kita tengok. Salah seorang orang yang penting dalam menggerakkan perkara-perkara baik dalam dunia di negara kita ini. Kita tunggu. Saya bagi tahu tak dah masuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Alright. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Macam mana nak cari nama ni? Orang Bukit Gelugok pun ada. Oh, simple. Macam mana nak cari nama? Sekejap. Oh, mana? Mana dia? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tu saya suruh dah tu. Langkawi pun ada. Dia kata hotel Langkawi penuh booking penuh lah. Siapa yang dekat sini yang hari ni yang balik kampung dah? Oi, gambar kat surau lama tu. Oi, mana Cik Azam? Tak ni Cik Azam, tolong tulis sikit komen kat sini. Itulah saya pun nak tunggu sekejap. Bukan. Oh, dia ada question. Seseorang melakukan dosa tapi dia bertaubat dan masih lagi dosa. Oh, ni siapa lagi kita boleh tu simple. Awak dia jadi macam ramai. Mana dia nama? Tapi tak apalah, syok lah. Oi, Ustaz Munir pun ada juga. Assalamualaikum. Munir, apa khabar Ustaz Munir? Ahlan wa sahlan. Cik Azam bagi komen satu, Cik Azam. Tolong tulis sikit, Cik Azam. Tulis. Tulis sikit, Cik Azam. Buh, Assalamualaikum ke? Apa ke?
Dia dapat dah. Okey, dapat Cik Azam. Alright, okey. Okey. Okey, tapi macam mana kita nak invite dia? Di kacau orang tua main benda-benda canggih ni. Cuba dah saya nak buat Cik Azam cuba request dekat saya apa nama, kan Cik Azam scroll balik komen-komen ni semua, dia ada request untuk ni. Ada Cik Azam? Tu Cik Azam orang ajak tu. Cik Azam kena keluar balik daripada live ni. Cik Azam masuk balik, lepas tu dia ada perkataan request, Cik Azam tekan request tu. Tak lah, saya ni pun 2 kali 5 juga benda-benda ni pun. Keluar balik, Cik Azam keluar, masuk balik live, tekan request. Dia ada request live tu. Belum ada lagi. Belum. Dia tak semua ilmu kita mahir. Masalahnya macam mana nak invite orang tu. Hak tu saya sudah live. Okey, masuk balik. Masuk request. Kami ni orang tua-tua, dua-dua tua. Tapi nak buat kerja amal. Lepas tu nak guna IG. Dia bertindih atas tindih. Jadi hak kawan saya ni pun baru guna. Tak apa, kita slow and steady dan. Okey Ustaz, saya sudah masuk. Tak ada request. Okey, tak apa, saya try tekan kat Cik Azam yang nama. Sebab dia tulis hanya report ya, Cik Azam. Mungkin Cik Azam tak friend dengan saya lagi, pak. Cik Azam kena follow and like dulu, pak. Betul tak? Cik Azam kena follow and like dulu. Sementara tu, kalau Cik Azam kena follow dengan saya punya ni dulu. Lepas tu baru saya rasa saya boleh tekan untuk ni. Seseorang yang melakukan dosa, saya rasa tu, saya assume. Betul, dia kata betul. Cik Azam kena follow saya dulu. Lepas tu ni. Tapi asal macam dah follow. Tapi tak. Saya tekan kat nama, dia hanya ada report komen, hide video live daripada Cik Azam. Takkan saya nak hide pula. Sekejap. Tak apa, bawa bertenang. Saya rasa saya boleh atasi masalah ni dengan segera. Ya Rabbana. Allah mudahkan urusan. Kepada kawan-kawan yang bertanya soalan tentang orang yang buat dosa kemudian dia bertaubat, macam mana keadaan dia, saya ada satu kisah yang saya nak kisahkan tentang Nuaiman kepada semua. Nanti insyaAllah kita bagi habis live ni, kat ujung nanti kita cerita. Saya tengah cari nama Encik Azam ni, tak ada dalam ni. Dalam request pun tak keluar nama Encik Azam. Sekejap sekali lagi. Nama orang lain yang ada Encik Azam. Macam mana kita nak buat? InsyaAllah tekan bawah kiri komen, tekan yang ni. Tak ada. Tekan bawah kiri.
Uh, uh, Okey, ada saya nampak Cordoba. Dapat. Cik, baik Cik Azam cerdik tak? Kalau tak cerdik macam mana dia nak buat kerja-kerja amal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Yes. Alhamdulillah. Sihat walafiat. Cik Azam apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih Rakan Ustaz. seumrah. Cik Azam sihat? Alhamdulillah sihat Ustaz. Macam mana dengan PKP? Okey. Okey, alhamdulillah. Ni sebenarnya baru balik, baru sampai daripada Sungai Simpang Pulai ni tadi. Dalam pukul 8 maghrib tadi sampai. Masya Allah. Okey. So sekarang macam mana? Bawa bertenang, relax dulu. Okey, alhamdulillah. Okey, bawa bertenang, tarik nafas dulu. So, sebelum tu, marilah kita sama-sama mulakan majlis ilmu kita ini pada malam ini, yang mana khusus kita nak, saya kena bubuh pin dulu. Saya kena pin dulu. Saya punya, tajuk hari ni ya. Kita bubuh wakaf dan infak buku titik dua bertindih. Boleh tak kalau kita buat tajuk urdu? Okey tak? Boleh? Okey. Wakaf dan infak buku titik dua bertindih, banduan 40,000 banduan. 40,000 banduan. Post. Saya tekan lama-lama atas nama saya tekan lama-lama, dia keluar, saya pin komen. Damn! Dapat. Dapat, yes! Alright. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alright, okay. Sedia cantik. Jadi marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita pada hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, hadiahkan kepada sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Khususnya pada malam ini kita hadiahkan kepada seluruh warga Al-Quran dan pengarang kitab-kitab yang berada di seluruh dunia. Antaranya seperti Profesor Hamka, almarhum Buya Hamka, antaranya Syekh Dok Patani, antaranya Ustaz Tuan Guru Sa'in Omar yang mengarang kitab tafsir Nurul Ihsan, dan semua tok-tok guru yang mengarang kitab. Antara lagi Bahrul Mazi, daripada orang Perak yang mengarang kitab itu, dan seluruhnya lah, supaya dengan bacaan ini kita sekurang-kurang dapat duduk seiring dan sejalan bersama dengan mereka dan mendapat kebaikan daripada ilmu mereka. Boleh Cik Azam? Dengan yang demikian itu, rahsia surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Cik Azam, saya sentiasa doakan, kami semua mendoakan supaya Cik Azam sentiasa diberikan kekuatan, sihat tubuh badan, dan yang penting dapat lagi membantu, especially dalam mengenengahkan Al-Quran, mengenengahkan perkara-perkara baik. Untuk pengetahuan semua, saya perkenalkan Cik Azam adalah salah seorang orang kuat di Karangkraf dan terlibat sama di dalam menjayakan
projek Quran Awal. Terima kasih Cik Azam kerana sudi membawa Malaysia menjadi satu, orang kata apa, hak kepada kebaikan, kepada Al-Quran yang membuatkan seluruh dunia dapat buat benda macam ni. Jadi terima kasih Cik Azam. Dan kalau boleh sebelum mukadimah jauh, sebelum kita nak pergi jalan tajuk infak apa, nak tanya sikit saja sebab saya admire. Yang tu saya admire. Sekadar nak tanya aja. Cik Azam, tolong sebelum saya nak tanya banyak-banyak, Cik Azam tolong mukadimah bagi hi-hi, hello-hello kepada semua yang menonton kita pada malam ini yang sudi bersama dengan kita. Silakan Cik Azam. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Adon. Okey, kerana memberi peluang kepada saya. Cuma saya nak sebenarnya untuk saya tak boleh buat apa-apa pun untuk Ustaz dan saya pun ketika ini saya lagi berkhidmat dengan Karangcraft untuk makluman Ustaz dan semua rakan-rakan. Okey, dan saya sekarang ni bergerak sendiri sekarang ni. Okey, jadi untuk bila dengan apa yang saya buat sekarang ni bersama dengan Quicel sebenarnya adalah perkara yang sudah dilakukan lama dah. Okey. Cuma jadi sebabnya macam Ustaz katalah, sekarang ni kita ni ladang pahala yang kita kena rebut peluang. Okey. Jadi saya rasa bila tengok buku sebab sebelum ni 2 tahun lepas saya dengan Ustaz Don dan tim Ustaz Don, okey, dengan Cik Ri dan juga Ustaz Dr. Mukmin dan juga Ustaz Atwa, okey, kita melakukan ibadat umrah. Pada waktu tu tercetus di dalam hati ni, apa yang boleh saya collaboration dengan Ustaz Don ni. Okey. Dan bila saya tengok balik kepada buku tulisan Ustaz sendiri tentang sejarah solat, dan lepas tu solat dan selawat, saya dapat rasanya di Malaysia ni, bukan di Malaysia, saya kebetulan bulan Februari lepas saya pergi ke pesta buku Islamic Book Fair di Indonesia. Okay, saya tengok buku-buku di sana dan lepas tu bila saya rujuk balik saya kata, kita ada buku yang hebat dekat sini. Okay, kita ada buku yang bagus dan bagaimana untuk kita bawakan buku ni kepada semua orang boleh orang kata mendapat ilmu dalam tu. Okay, dan saya ni nak menumpang sikit aja ni. Menumpang dengan Ustaz, okay, menumpang atas penulisan Ustaz itu sendiri dan ilmu yang boleh dimanfaat. Okay. Jadi bila saya tengok dekat situ saya kata kenapa tidak, dan kebetulan saya pada tahun lepas ada pergi ke penjara, okay, dapat berinteraksi dengan beberapa pegawai penjara. Saya ada mengeluarkan satu cadangan pada mereka lah. Kalau di penjara, okay, mereka memang kebetulan ketika itu dalam pengagihan Quran di penjara. Dan dapat berjumpa lebih kurang hampir 500 orang banduan ketika itu, okay. Dan pada waktu tu kita serahkan Quran dan lepas tu saya kata kalau Quran ni diletakkan di surau, maksudnya para banduan akan dapat gunakan. Dan saya kata ada tak saya cadang nak bagikan sesuatu ada banduan ni yang dia boleh dapat dan boleh dimiliki. Dan dimiliki bukan hanya dalam sel tahanan, tetapi apabila dia keluar, selain daripada apa dia panggil barang-barang peribadi yang sebelum dia masuk dia dapat dan balik dia akan dapat, pada waktu dia keluar tu akan dibekalkan sesuatu. Dan sesuatu tu nanti dia boleh bawa dan dia boleh apa yang dipelajari di dalam ketika dalam tahanan dan di luar tahanan tu dia akan boleh praktiskan terus. Jadi sebenarnya tujuannya adalah bayangkan setiap dari kita pernah melakukan kesilapan. Siapa nak ni? Dari setiap dari kita pernah melakukan kesilapan dan mereka ni tersilap langkah. Kan? Jadi maksudnya dia ada lagi proses jalan pulang. Okey. Jadi jalan pulang tu maksudnya kita ni anggota masyarakat, kita harus membantu mereka. Okey. Jadi bila bantuan kepada mereka adalah Al-Quran dan bantuan mereka tentang fardu ain. Jadi bila saya melihat buku Ustaz Don tentang solat dan juga selawat, okey, jadi dekat sini penulisan bagus dan lepas tu bila dikenali pula dengan buku sejarah solat, jadi benda tu dia pairkan gabungan yang amat hebat. Dan gabungan yang amat hebat ni kalau kita tidak gabungkan, kita tak bagi tahu kepada masyarakat, terutama kepada orang yang sudah melakukan kesilapan dan kembali kepada jalan yang baik dan lepas tu dibantu. Ini yang jadi saya terfikir dekat situ, saya kata apa yang boleh. Dan lepas tu bila jumpa dalam awal tahun ni, bila PKP ni sebelum ni, bila rasa apa sesuatu, sebabnya bila saya rasa kita dalam PKP kita duduk di rumah,
di kuarantin kan, kita tak bergerak kan. Bayangkan orang yang di sana, di dalam tahanan, sel tahanan. Okey, mereka tu bukan Betul. 14 hari. Bukan macam Ah, kita bulan, 2 bulan, 3 bulan. Mereka ni bertahun. Bagaimana dengan keadaan tekanan yang mereka lalui. Dan mereka mencari sesuatu. Dan mereka memang ada Quran di sana dan ada pegawai agama yang mengajar mereka. Jadi kalau katalah bila ada buku solat ni, bayangkan setiap daripada individu, setiap daripada kita semua, satu orang satu tajaan buku ni, infak ni kepada banduan ni. Jadi maksudnya dekat sini kita ni dengan gabungan daripada penulisan ustaz, dia balik, dia praktiskan, insya-Allah pahala dia menggunakan. Kalau inilah saya berpegang kepada 3, mungkin ustaz, selain daripada anak yang soleh, amal jariah, yang inilah yang kita boleh lakukan. Dan wakaf ni yang mungkin orang sebab Allah. tapi infak ni, infak kita taja ni sikit saja ni sebenarnya, kan, daripada kita punya poket. Dan ini adalah sebenarnya ini yang betul-betul duit kita, okey, yang kita Yalah. miliki, inilah duit kita inilah kita bagikan. Betul. Dan semoga kita dapatkan, orang kata, pahala yang ini yang kita akan tinggalkan, ini yang kita kata apa yang patut kita buat. Dan saya sebenarnya nak galakkan supaya semua orang, okey, dapat bersama-sama mengikuti ni. Dan memang saya rasa Betul. ini yang saya nak bergabung dengan Ustaz, sebabnya yang tadi Karimah sikit tadi, sebab bukunya dah ada. Buku kalau kita tak bagi buku yang hebat ini, okey, dan di luar sana takkan tahu. Dan ini juga peluang juga kita buka kepada masyarakat yang tidak memiliki buku ni, boleh beli lagi. Oh, Okey, boleh Allah. sendiri. Jadi ini kita rasa ini kita bagi pada benda, kalau boleh setiap rumah, okey, ada memiliki buku ni. Allah. Janganlah macam tu, Cik Azam. Malu terus saya nak bercakap. Malu saya nak Okey. bercakap. Saya bila Cik Azam cerita lagu tu, saya teruja lah nak kata kat semua orang bahawa buku yang kita nak infak yang Cik Azam cerita ni ialah tajuk dia ada 2 tajuk. Satu sejarah solat, satu lagi solat dan selawat. Tu dia Cik Azam bawa terus, memang semangat betul Cik Azam. So ada 2 buku yang kira kalau ikut live hari ni, kita nak ajak semua orang yang ada supaya setiap seorang at least buat jariah untuk banduan kita. Kita tak tahu mana ada jalan cahaya untuk mereka kembali. Sebab Cik Azam sebenarnya bila kita cerita pasal banduan kan, dan kita nak menolong banduan, ramai orang yang barangkali boleh terasa macam banduan ni dia macam kan, banduan ni dia macam nanti bukan depa buat lagi ke, nanti bukan depa akan ada macam tu, dia ada rasa, yalah mungkin mereka ada pengalaman masing-masing. Dan kita tak berhajat nak tunjuk macam kita ni pandai sangat kan Cik Azam berkaitan dengan orang-orang yang ni. Cuma kita diberi peluang bergelumang bersama dengan orang-orang yang duduk dalam banduan. Kalau boleh saya sharekan kepada semua, minta izin kepada Cik Azam, semoga mukadimah saya pula berkaitan dengan orang yang duduk dalam banduan penjara ni sebagai satu yang boleh menjadi kebaikan lah untuk kita. Cerita ni diceritakan oleh senator kita, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Agama, iaitu Sahibul Samahah, Sahibul Fadilah, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, dalam satu kuliah ketika kita duduk di Putrajaya. Saya duduk duduk ziarah isi saya masa satu sekali tu. Tengok-tengok nak ada satu kuliah daripada Dr. Zul, saya pun duduk hadir dengar. Bila duduk dengar, beliau ceritanya ialah masa tu Dr. Zul adalah mufti wilayah Persekutuan. Jadi bila ada peluang tu, Dr. Zul kata kami di bahagian muftiyah buatlah buka puasa dengan orang-orang banduan, terutamanya banduan akhir. Makna banduan akhir ni kira dia dah tahu dah tarikh mati dia tu bila.
Makna dia akan digantung dengan sebab kesalahan yang dia buat, dia ada hukuman gantung dia. Jadi kita panggil banduan akhir. Dia ditempatkan di dalam satu sel yang duduk dalam satu sel jauh daripada orang lain. Dia makna dia diasingkan. Mereka bagi dia peluang untuk bertaubat, bagi dia peluang untuk memuhasabah diri dan sebagainya. Jadi jabatan wilayah jabatan mufti wilayah ni pilah nak buka puasa dengan dia. Bila nak pipi buka puasa dengan dia, mereka duduk masuk sel dia tu, dia duduklah dekat situ tu. Jadi mereka pun nak buka puasa ramai-ramai. Hak geng-geng jabatan mufti ni bawa lah nasi Arab sebab nak makan dengan, nak makan buka puasa. Orang kata bagi hidangan yang hebat ni, nasi Arab lah dengan negara kita ni. Jadi mereka pun bawa lah nasi Arab tu, Cik Azam. Bila dia bawa nasi Arab tu, mereka pun hidang kat semua orang, termasuklah banduan tu pun dapat duduk sekali dengan mereka makan. Kata Dr. Zul, masa azan tu semua orang baca doa buka puasa, dia pun baca, kau nak buka puasa? Jadi semua orang lepas amin tu semua orang balun lah. Bila semua orang balun, dia tak balun lagi Cik Azam. Dia tengok dulu nasi tu. Dia tengok nasi tu, kata Dr. Zul. Bila dia duduk perhati lama nasi tu, barulah dia pegang nasi tu. Bila dia pegang nasi tu, kita kata apa, dia lumat nasi tu kat jari dia, dia pegang. Lepas tu baru dia suap masuk dalam mulut dia. Dia suap masuk dalam mulut dia tu, dia pepak tu, kita kata dia pepak lah, dia kunyah tu, dia lagu tu. Kata Dr. Zul, seolah-olah dia menikmati setiap butiran nasi Arab yang masuk dalam perut dia. Seolah-olah macam, ni last aku nak makan benda ni, faham tak? Belum tentu ada orang lain nak bawa makan nasi Arab mai kat aku. Jadi dia punya syukur dia tu lain macam. Jadi dia makan dan nikmat. Jadi bila dengar cerita lagu ni, walaupun cerita ni macam kita dengar macam takat tu je. Pengajaran yang kita boleh dapat, barangkali dia ketika saat itu lebih bersyukur dan taubatnya diterima lebih daripada kita. Dan bayangkan sekiranya kita membantu orang-orang begini. Kita tak nafi. Memang ada orang yang masuk penjara, keluar masuk balik. Betul. Tapi bukan itu persoalan kita. Kita nak tengok sekiranya ada ruang untuk kita sediakan jalan cahaya kepada mereka. Betul tak Cik Azam? Betul. Jadi saya, ini pengalaman saya lah. Bila saya tengok benda macam tu, saya baca, ya Allah, bila saya dengar Dr. Zul cerita. Jadi hak yang geng jabatan agama ni, orang kata makan tu macam mengkelan. Sebab apa? Kita balun lah. Balun. Hari ni tak dapat, esok boleh balun lagi, lusa boleh balun. Untuk orang yang duduk dalam penjara. Sebab tu, saya biasa dengar, ada satu hari, minta maaf Cik Azam, saya bercakap lagi tak apa. Teruskan Ustaz. Tarik ni. Sebab hari tu ada student tau, dalam beberapa 4-5 tahun sudahlah ni, ada student jabatan dakwah. Kalau tak silap saya lah, minta maaf kalau saya silap lah. Mereka main dekat saya, mereka kata, Ustaz boleh tolong bagi cadangan tak? Saya kata, bagi cadangan apa tu? Kami nak buat program banduan penjara. Saya kata, oi bagus ya, hampa lagi terer daripada aku. Aku pun tak ada nak buat program dengan penjara. Lepas tu mereka kata, Ustaz kita nak buat. Tu saya tanyalah mereka, apa idea yang hampa ada? Dia kata setakat ni kami cubalah nak buat dia kata apa? Kami cuba nak buat cara muhasabah supaya mereka duduk, mereka mengenal nasib. Saya sebagai seorang pensyarah ketika itu, saya kata dekat mereka, kenapa kamu nak buat program muhasabah kepada banduan penjara? Sebab banduan penjara hari-hari mereka disuruh muhasabah. Barangkali nampak tak pandangan kita? Yeah. Kita bila dengar perkataan banduan, kita masih nampak mereka bersalah. Sedangkan bila mereka jadi banduan, mereka adalah satu orang yang Allah sebut, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka dengan orang yang bertaubat. Jadi mereka dah termasuk golongan orang yang sedang dalam proses bertaubat. Bukannya pesalah. Kita bila betul tak Cik Azam? Betul tak? Jadi bila saya tengok student saya buat lagu tu, saya kata sepatutnya kamu sebagai abang-abang dan kakak-kakak yang muda pelajar universiti, kamu masuk ke banduan, bagi tahu dekat mereka, orang-orang seperti kamu bila jumpa dengan orang dewasa seperti mereka, kamu ada satu peluang bahawa mereka adalah bukti
bukti orang yang tidak putus asa dengan harapan yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Saya bagi tahu dia baik kita masuk, kita bagi tahu Irfan. Sebenarnya saya jumpa tuan-tuan ni, saya sentiasa rasa rendah diri. Pasal apa? Sebab tuan-tuan adalah bukti orang yang tidak pernah putus dengan harapan. Sentiasa rasa Allah ada peluang untuk aku. Jadi apalah orang macam saya. Jadi bila kita sebut begitu, kita akan nampak kebersamaan kita dengan mereka. Betul tak betul? Betul. Betul. Ustaz. Jadi Sebab kalau silakan Cik Azam. Sila Cik Azam. Okey, sebab kalau tengok tu bila banduan kalau kita nampak sebenarnya kan mereka ni mengharapkan satu pengharapan. Okey, satu pengharapan. Jadi maksudnya dekat bayangkan kita di luar macam tadi Ustaz berkongsi tadi, okey, kita nak makan semua boleh makan. Okey, dan mereka sekarang ni menghadap kalau katalah tahanan yang akhir itu, okey, cuma menghitung hari dan tak tahu bila akan orang kata nyawa akan dicabut. Okey, macam tu. Jadi macam kita ni kalau kata kita yang di luar ni kalau kita tidak memberikan satu orang kata peluang kepada mereka nak kembali kepada jalan. Okey, jalan yang benar. Okey. Jadi kita ni tidak boleh meletakkan bahawa sepanjang maksudnya yang paling penting pada pengakhiran kita bukannya pada pengawalan kita. Mungkin mereka dia kesalahan dilakukan sebelum masuk dan masuk ke dalam tu, mungkin apabila keluar mereka telah muhasabah diri dan memperbaiki diri pula tu, dapat pula tu ada orang menaja kalau mungkin sebelum ni tak pernah solat. Mungkin dia duduk dalam tahanan, melihat orang lain solat, mungkin ikut-ikut saja dan sebagainya. Tapi bila dengan Ustaz bagikan tentang buku tentang penerangan kita sejarah solat, buku ni ya. Kita infak. So ini mungkin nak bagi sikit kejelasan sikit. Okey. Kalau biasanya orang tengok Quran, okey, wakafkan Quran. Tapi sebab tu dalam program ni kita panggilkan dia tajaan buku. Jadi tajaan buku ni adalah ini bahasa yang paling sebab kita terbiasa bila orang infak ingat wakaf. Okey. Tapi sebenarnya ini adalah sedekah. Sedekah yang kita bagikan adalah kita berkemampuan menaja buku, okey, dan lepas tu buku ni diberikan kepada banduan. Jadi sebenarnya itu yang kita nak betulkan sikit, bukannya sebab bila tengok tu macam wakaf tu nanti orang kata wakaf ni kan Quran saja, tetapi sebenarnya ini adalah buku yang kita nak infakkan, kita taja dan kita bagi. Kalau buku tu kita pegang, sebab tu saya melihat ada satu rakan saya lah yang saya nak kongsi sikit. Dia ni suka membeli tafsir Quran. Dan tafsir Quran dia beli dengan harga, kita tahulah harga dia kan biasanya 300, 400 sampai 1000 lebih kan. Apa yang dia beli tu bukan untuk dia, tapi dia cari ustaz-ustaz ni, dia akan sedekah pada ustaz. Ustaz, saya tak sempat nak guna ni, ustaz ambil lah buku ni, ustaz gunalah dan dapatlah sikit pahala. Jadi ya Rabb. Konsep itulah yang saya bawakan di sini, bahawa kita ni berkemampuan, kita belikan buku ni dan kita ni sebagai penyampai dia. Kita sampaikan hajat tuan-tuan di luar sana, kita sampaikan hajat tu, hajat tuan-tuan untuk buku ni diserahkan kepada banduan dan insya-Allah daripada apa yang kita bagikan, semoga Allah bukakan hati mereka dan dekatkan mereka dan lepas tu nak memperbaiki mereka. Jadi saya nampak dekat sini, inilah kita ni buat sumbangan kecil saja sebenarnya. Bayangkan sumbangan kita kecil saja. Bayangkan setiap ahli keluarga kita ada satu infakkan satu set ni, combo ni infakkan kepada banduan. Bayangkan kalau saya rasa lah 40,000 banduan ni, kita ada dekat sini ada 40,000 orang menonton. Seorang satu set saya dah cukup, dah satu malam aja dah boleh dah habis macam tu. Betul. Jadi sebenarnya kita tengok dekat sini, bila tengok daripada figure banduan ni, sebenarnya kita ada banduan ni ada pelbagai dan kita tengok dia dah duduk di dalam sana dan apa yang kita boleh bantu. Jadi bantunya adalah dengan ilmu yang bermanfaat, adalah dengan buku. Buku ni dibaca. Buku ni baca dan akan mengalir pahala tu kepada yang menulisnya, kepada orang yang membelinya. Dan kepada pencipta. Ala-ala Encik Azam kata macam tu. Berapa kalau orang yang mereka yang menonton dengan kita ni, barangkali mungkin sekali lagi ada yang sakit perut ke, dia tak ada, dia nak dengar ni, berapa kalau kata nak infak untuk satu orang, satu banduan untuk dapat 2 buku ni, berapa kita nak infak untuk mereka? Okey, kalau satu buku ni
kita ada buku sejarah solat dan Okey. juga solat dan selawat. Buku ni kita kombokan nilainya RM50 saja. Jadi RM50 ni adalah satu set. Jadi satu set RM50. Kalau katalah nak hantar berapa banyak pun boleh. Jadi maksudnya jadi kita kumpul dan setakat ni kita dah kumpulkan berjaya hampir kita dapat sekarang dah ada 300 set. Okey. Oh, 300 Masya Allah. 300 set yang kita baru lebih kurang tak sampai 48 jam lagi ni. Kita ada 300 set. Okey. Jadi 300 set ni kita sekarang ni kita targetkan 40,000 untuk kita bagikan bantuan di seluruh Malaysia. Jadi kalau katalah satu isi rumah kita ada katalah ada 5 orang, 5 set kita boleh bagi. Kalau kita nak mulakan dengan diri kita, kita dirikan kita untuk satu set. Jadi sebenarnya rebutlah orang kata pahala yang ada dan kebetulan kita pada bulan Syawal, okey. Jadi pada bulan Syawal ni bulan yang mulia ni kan kita Bulan berkasih infak sayang. lah, orang bagi duit raya. Ya, orang beri duit raya. Sebelum ni sebabnya kita nak bagi duit raya, sekarang ni orang nak tukar sampul duit raya pun tak dan nak raya kali ni kan. Okey. Hari ni orang berdua nak balik kampung. Inilah jadikan orang kata sampaikan hajat tu melalui kita punya set infak buku ni. Okey. Sebab tu kita berikan. Saya rasa betul ya saya mukadimah tadi. Cik Azam bukan cala-cala orang. Pandai Cik Azam. Cik saya ni tak buat apa lah. Cik Azam cakap je punya ramai orang nak infak. Tu dia. Punya ramai orang nak infak. Betul. Jadi kalau kita boleh minta bantuan daripada siapa minta siapa yang ada dalam tim kita yang boleh untuk tolong tuliskan macam mana cara nak infak sebelum Cik Azam cerita supaya orang boleh macam mana cara untuk nak infakkan buku ini kepada banduan-banduan untuk memberi peluang kepada mereka sebab saya rasa ini salah satu cara kita nak announce kepada banduan-banduan bahawa kita tak memandang serong pada mereka. Betul tak? Betul. Satu skeptikal. Sebab apa tahu? Saya minta maaf Cik Azam. Kita dua bercerita ni bukan kita nak suruh kata orang masuk penjara, suruh duduk seronok masuk penjara. Tidak. Kita cuma nak bagi tahu kata antara adalah berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihi salam yang telah dipenjarakan beliau. Jadi ini memberikan kita ruang dan peluang untuk kita faham bahawa memberikan peluang kepada kita semua untuk memahami bahawa penjara ini bukan satu untuk kita hina, bukan satu untuk kita memandang lekeh. Sebab ramai ulama-ulama yang mengarang kitab mereka dalam penjara dan boom meletup. Siapa dia antaranya? Buya Hamka. Buya Hamka, ya betul. Ya, Buya Hamka tafsir Al-Azhar. Saya tafsir tu dekat rumah saya. Wan saya ada tafsir itu. Di perpustakaan ada tafsir itu. Tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Profesor Hamka. Yang kedua, tafsir dari Fi Zilalil Quran yang dikarang oleh Said Qutb. Asy-Syahid Said Qutb. Beliau telah habis hayatnya di tali gantung. Seorang pejuang agama mengarang kitab tafsir Fi Zilalil Quran di dalam penjara. Ulama-ulama mengatakan untuk dua orang tokoh ini dan tokoh-tokoh lain yang mengarang di dalam penjara kitab mereka, ulama kata apa? Hebatnya mereka boleh menafsir keseluruhan Al-Quran tanpa perlu ada apa-apa buku rujukan. Semua ilmu duduk tang sini. Dahsyat. Kalau nak compare dengan kita Quran penuh kat rumah, tafsir penuh kat rumah, tak pernah keluar pun satu buku tafsir lagi. Betul tak? Betul tak Cik Azam? Betul. Jadi ini adalah salah satunya. Jadi Cik Azam nampak macam mana? Silakan Cik Azam. Okey, saya untuk bila cerita pasal tafsir ni kan, tafsir Al-Azhar, kebetulan saya pada bulan Januari saya minta maaf, pada bulan Januari saya pergi ke Padang dan saya dapat kesempatan pergi melawat ke tempat kelahiran Buya Hamka.
Dan saya juga pergi Allah. jumpa kepada dia punya pesantren di sana sendiri, Buya Hamka punya pesantren kan. Bila kisahnya adalah ketika di dalam penjara, okey, Buya Hamka masanya untuk menulis tafsir tu. Okey, Okey. selama dalam tahanan. Jadi maksudnya dekat sini bila di dalam tahanan tu, maksudnya sebab dengan ruang yang ada di dalam tahanan tu tidak ada aktiviti lain yang boleh dilakukan, pada waktu itu Buya Hamka dengan saya lupa berapa kali dia khatam Quran, okey, dan mula menulis tafsir tu. Okey. Jadi di sini kalau kita tengok tadi yang sharing daripada ustaz tentang Nabi Yusuf, okey. Jadi bila kita tengok dekat sini, sama ada banduan-banduan yang ada di dalam sana, sebab kita kadang praktikal persekitaran bila kata orang keluar daripada bila sebagai bekas banduan, mereka ni dah tak baik. Okey, tapi sebenarnya kita kena tengok usaha yang kita boleh lakukan adalah membantu mereka. Ini salah satu cara kita membantu mereka. Jadi kalau katalah kita ada buku yang hebat begini, kita bagi dan dia membuka, maksudnya dengan halaman yang pembacaan dia, pemahaman dan boleh merujuk kepada pegawai agama yang ada dalam penjara itu sendiri. Seperti setiap penjara ada ustaz yang akan jaga di dalam surau-surau mereka, ikut blok sel di sana. Okey. Jadi dengan kehadiran buku ini amat membantu mereka. Okey. Jadi sebab tu saya nampak di sini kalau katalah daripada untuk makluman kepada semua juga, program infak buku ini sebenarnya ini adalah program yang sebelum ini saya banyak melakukan juga program-program yang korban di Kemboja, okey, infak di Kemboja juga, okey, dan juga Quran satu keluarga di Sarawak, okey. Jadi bila saya dapat dekat sini, bila nampak kenapa mereka yang di dalam penjara ni untuk kita sama-sama bantu. Kita tidak membantu mereka untuk kembali melakukan benda yang tak baik sebelum ni, tetapi membantu mereka untuk kembali kepada kebaikan. Okey, sekejap Encik Azam. Sebelum Encik Azam teruskan untuk memberikan kebaikan pada mereka, berhenti pada ayat itu. Betul tak nombor PIN, nombor bank yang saya pinkan dekat apa nama tajuk kita tu? Okey. Ini untuk makluman, ini adalah nombor yang kita gunakan buat masa ini, okey. Jadi di CIMB Bank, okey, 8603031228. Betul. Okey. Jadi ini Cordoba Resource Center, tapi ini sementara saja, nanti kita akan bagikan nombor yang baru insya-Allah dalam 1-2 hari, tapi buat masa ni boleh digunakan buat masa hari ini. Okey. Nanti lepas tu nanti kita akan bagi nombor yang baru, okey. Untuk saya ingat nak buat sikit kejelasan juga pencerahan ya. Sebenarnya okey, program ini tidak melibatkan sesiapa. Memang saya jumpa dengan Ustaz Don sendiri, memang atas niat sendiri. Okey, tidak melibatkan sebarang mana-mana organisasi. Sebabnya saya nak jelaskan tidak melibatkan organisasi lain. Jadi mungkin ada orang dah pengalaman saya mungkin dah orang kata saya ni membawa organisasi yang maksudnya saya bukan tidak ada apa-apa connection dengan mana, saya buat atas inisiatif sendiri. Okay? Sebab nak kumpul pahala sendiri, nak bantu sendiri, cuba untuk memberikan satu sinar harapan. Itu. Mungkin usaha kita bagi setengah institusi barangkali depa nampak macam ni kecil je. Boleh baik kita tolong peraja universiti, lebih baik kita tolong orang lain. Kenapa nak tolong banduan? Jadi dengan inisiatif sendiri. Tapi sebenarnya untuk kawan-kawan, kita patut malu dengan Cik Azam. Tu saya dah kata tadi. Cik Azam ni bukan jalan-jalan orang. Dia seorang aja dia boleh tolong sampai 40,000 orang. Kita malu saya dengan Cik Azam. Saya ingat insya-Allah kalau kita akan panjangkan juga, kalau kita dapat untuk 40,000 ni nanti insya-Allah kita juga nak bagi juga buku ni kepada pegawai-pegawai penjara juga. Okey. Jadi maksud dekat sini bukan hanya kepada banduan dan mungkin nanti kita akan salur kepada pegawai penjara juga. Jadi ini adalah untuk berkongsi kasih dan sayang kita, okey, kepada yang bila kita kata tirai besi, okey, mungkin kita biasa menonton TV, tengok gambar dia, tetapi bagaimana keadaan mereka di situ dan apa yang boleh kita bantu.
Jadi sebab tu dalam penajaan ini kita tidak buat seperti wakaf yang ada declare saya nak wakafkan untuk siapa dan siapa, si polan-polan dan sebagainya. Sebenarnya tajaan ni boleh, yang penting datang daripada niat. Niat saya nak menaja buku ini, okey, satu set untuk kata contoh untuk ibu saya, untuk diri saya, untuk ibu bapa saya ataupun ahli keluarga saya. Jadi letakkan situ, niatkan. Cantik. Okey. Cik Azam, minta maaf. Dekat situ saya nak clarify. Saya pun okey, ada apa semua clear kan? Okey, sekejap saya nak bagi tahu kata tadi untuk siapa-siapa yang nak infak dengan nak niat kepada ibu bapa, buatlah yang demikian itu. Sebab sekadar nak bagi penjelasan pada semua. Tolong dengar elok-elok. Saya harap suara saya clear no? Suara saya tak clear no? Cik Azam dengar tak suara saya? Saya dengar clear, jelas. Jelas kan? Untuk pengetahuan semua, saya pun dengar suara Cik Azam jelas seperti Cik Azam duduk betul-betul depan saya. Nak apa jelas tak jelas tu. Jadi saya nak bagi tahu kata kepada semua yang berniat, awak orang kita tak ada suara. Ustaz Jasmi kata okey tu Ustaz. Perlahan katanya, perlahan. Tapi dengan saya memang dengan Ustaz memang jelas. Macam berhadapan dengan Ustaz. Ya, betul. Alright. Saya cuma nak kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Sesiapa yang nak meninfakkan buku penulisan ini, yang mana bukanlah saya nak kata saya ni terror tara mana, tidak. Cuma rahsia yang ada antaranya contohnya sejarah solat ini. Ya. Last kali ditulis adalah pada tahun 222 tahun yang lalu. 222 tahun yang lalu. Dikarang oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Munyatul Musalli. Okey, Cik Azam. Boleh. Saya tunjuk ni bukan nak tunjuk apa, ni jangan salah lah. Jangan salah tanggap dengan saya nah. Okey, saya tunjuk belakang. Di sini kalau Cik Azam tengok sini rak ni semua ni solat. Fiqh sunnah tentang solat, fahami bacaan dalam solat, mudahnya solat, mari mendirikan solat mazhab Imam Syafi'i, solat yang bab solat jilid 2, jilid 1 ada dekat belakang, dekat sebelah sana. Dekat belakang ni ada panduan solat, ensiklopedia solat, perkara-perkara sunat yang dibida'ahkan dalam solat, tetapi sebenarnya ada dalil dia, bimbingan solat, semua solat musafir, kira semua ni adalah bahagian solat, termasuk atas ni juga bahagian solat. Tetapi dalam banyak-banyak buku ini, walaupun ensiklopedia solat, tidak ada cerita tentang sejarah solat. 222 tahun yang lalu, sejarah solat ini ditulis di dalam satu kitab ujung ni. Nama dia Munyatul Musalli. Dia ada satu kitab kuning, nama dia Munyatul Musalli, diterjemahkan di dalam bahasa Melayu dengan menggunakan tulisan Rumi. Asalnya adalah tulisan Jawi oleh percetakan satu percetakan Hidayah ke mana saya tak ingat. Ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Ya, ada bukan. Daripada Khazanah Fatani. Khazanah Fatani dan Khazanah Fatani ada keluarkan terjemahan dalam tulisan Rumi. Kitab ni sahaja yang ada cerita tentang sejarah solat mai mana. Kemudian saya bila baca dan disyarahkan oleh banyak ulama, antaranya Tuan Guru kami Datuk Harundin, bila disyarahkan oleh Datuk Harundin, saya tengok topik ni bagus, kenapa tak diketengahkan? Maka saya ekstrak daripada buku itu dan mendatangkan dalil-dalil dia. Pasal apa boleh dikatakan sejarahnya, sejarah macam ni. Jadi bila jadi macam tu, bayangkan kita dapat kongsikan benda ini dengan banduan-banduan. Dapat bawa buku ini ke dalam hidup mereka yang selama ni saya yakin even kita pun tak tahu sejarah solat tu macam mana. Adakah semua makhluk semayang? Sedangkan semuanya ada disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi saya sekadar nak mengajak kita semua pada hari ini, jomlah sama-sama kita bersama-sama dengan Encik Azam untuk membantu memberikan sinar harapan kepada banduan-banduan di seluruh Malaysia,
khususnya untuk mereka ada bekal dalam diri mereka. Manalah nak tahu dengan asbab dia buku kita masa mereka ada kelas dalam penjara ke. Tadi saya teringat ada seorang nama, Abang Am Hazri. Ada Abang Am Hazri. Nanti tolong angkat tangan. Abang Am Hazri. Dia berkata, Ustaz, patutnya kita kena buat juga kampus serenti. Dia kata, kampus serenti. Jadi Cik Azam, saya rasa boleh. Jadi ini antara langkah pertama untuk menyahut seruan untuk buat perkara macam ni. Seperti di US saya pergi, ramai je banduan-banduan di sana yang graduate. Dia duduk dalam banduan tapi dia graduate. Sebab mungkin dia dah ada masa, dia dah ada peluang, dia dah tak terlibat dengan benda-benda yang pelik-pelik. Jadi dia boleh fokus dia. Jadi saya macam rasa usaha Encik Azam dan juga bekerjasama dengan Kuisal, dan kami di Kuisal sangat menghargai idea-idea sebegini, dan peluang ini kita bawa kepada semua yang menonton kita pada malam ini untuk sama-sama kita menggembleng tenaga. Dan Cik Azam, ada 2 poin saya nak sebut. Boleh tak Cik Azam saya sebut? Boleh, poin. teruskan Ustaz. Okey. Poin yang pertama, kita malam ni Cik Azam, kita tak kata semua orang yang tengok kita boleh bagi. Betul. Kebarangkalian, tolong sampaikan kepada ahli keluarga. Tolong sampaikan kepada kawan-kawan dalam grup WhatsApp. Tolong sampaikan kepada siapa-siapa yang ada di sekitar kita. Kita buat amal jariah dengan cara amal jariah kita ni, walaupun kita tak mampu buat, kita sebarkan. Nabi kata, man dalla 'alal khair kafa'ilih. Siapa yang ajak orang atau bagi dorongan untuk orang buat baik, kafa'ilih. Dia pun akan dapat pahala sama macam orang buat. Jadi kita kata kita nak pakat pulun kumpul pahala kan. Mari sama-sama kita bantu. Tak dapat buat, tak apa, sebarkan. Dia tak ada, apa orang kata apa, tidak ada aib. Sebab ni bukan benda wajib. Cuma kita nak dorong supaya ada peluang kita berjasa kepada saudara sesama Islam kita. Betul Cik Azam? Betul. Poin yang kedua saya ialah kepada sesiapa yang nak infak, nak disebutkan atas nama ibu bapa mereka, tuan-tuan niat sahaja. Nanti dulu, izinkan saya bagi 3 poin utama yang ada dalam dalil agama Islam yang menunjukkan sesiapa yang nak infakkan buku ini atas nama mak bapaknya, pahalanya sampai kepada mak bapaknya dengan 3 dalil yang disepakati oleh seluruh umat Islam di dunia. Maknanya seluruh umat Islam sepakat setuju dengan 3 ibadah ini. Maka sekiranya 3 ibadah ini diterima, maka takat nak hadiahkan Fatihah, nak hadiahkan buku pada orang dengan niat kepada mak kita pahalanya, mesti dapat. Apa dia? Yang pertama sekali, dengan elok-elok. Yang pertama sekali, badal haji. Ni musim haji kan? Badal haji. Kenapa? Badal haji dia macam ni, Cik Azam. Bayangkan Encik Azam mai jumpa saya. Suatu hari Cik Azam mai jumpa saya. Cik Azam kata, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Don, ya saya. Pi haji tak tahun ni? Katanya tahun ni insya-Allah pi. Tapi tak pi lah. Ni berlakon ni Cik Azam. Berlakon ni contoh. Tahun ni tak dengar lagi mereka buka pi haji ke tak dengar lagi, tak tahu lagi. Jadi Cik Azam kata, Ustaz Don pi haji tak? Pi insya-Allah. Boleh nak minta tolong? Boleh. Ustaz Don dah buat haji dah kan? Dah buat 2012 hari tu. Tolong buat haji untuk pak cik saya boleh tak? Cik Azam kata. Saya kata, kenapa dengan pak cik Cik Azam untuk nak bagi? Kenapa nak buat haji untuk pak cik Azam? Cik Azam kata, pak cik saya sudah meninggal dunia. Jadi beliau tidak sempat untuk menunaikan haji. Ahli keluarga dia minta tolong saya sampaikan pada Ustaz Don. Bolehkah tolong? Saya kata, boleh sangat. Mas saya tolong. Okey, jadi sekarang ni saya nak tolong buat haji untuk siapa? Untuk pak cik Encik Azam. Betul tak betul? Betul. Pak cik Encik Azam pula dah meninggal dunia. Betul? Betul. Jadi sekarang ni yang pakai kain ihram siapa dia? Saya. Yang buat umrah siapa dia? Saya. Lepas dah buat umrah, sebab kita biasanya buat haji tamattu' lah, senang. So kita buat haji tamattu', kita buat umrah dulu, baru kita buat haji. So siapa yang buat umrah? Saya. Siapa yang wukuf di Arafah? Saya. Siapa yang berdoa di Arafah? Saya.
Siapa yang buat tawaf? Saya. Siapa yang sa'i haji? Saya. Siapa yang melontak jumrah? Saya. Ketiga-tiga hari tasyrik, 11, 12. Siapa yang melontak? Saya. Siapa yang kutip batu? Saya. Siapa yang bertahallul nafar awal dengan nafar sani? Saya. Habis tu, kalau semua saya buat, siapa yang dapat haji? Yang dapat haji, Pak Cik Encik Azam. Betul tak betul? Betul? Maka sekiranya orang lain buat ibadah badal haji, orang lain yang dapat status hajinya di hadapan Allah Ta'ala, maknanya Pak Cik Encik Azam, dengan haji yang kita buat tadi sekiranya makbul diterima Allah, maka Pak Cik Encik Azam berdiri di hadapan Allah dalam keadaan dia sebagai hujjaj, sebagai seorang yang dah ada haji dia. Maka kita kata sekiranya orang lain yang buat, orang lain yang dapat ibadah haji 5 hari buat, boleh dapat setakat nak hadiah buku RM50. Takkan tak dapat. Ya. 5 hari punya susah tu boleh dapat. Takkan hak RM50 tak boleh dapat. Ini badal haji satu dunia sepakat. Mana ada orang tolak. Jadi sekiranya kita terima badal haji, maka kita kena terima bahawa boleh menghadiahkan amalan kepada orang yang dah meninggal dunia. Satu. Yang kedua, tahun ni juga, bulan ni juga, apa dia? Ibadah korban. Ya. Yang ni saya tak payah cakap dengan Cik Azam. Malu lah. Cik Azam buat lagi banyak. Tak Cik jawab. Azam punya usaha korban lagi banyak. Malu lah Cik Azam. Kami ni yang mana muda-muda yang duk tengok ni, kami doa supaya kami pun dapat ada azam dan semangat kuat macam Encik Azam yang tak berhenti memikir masalah umat dan tolong mencari jalan penyelesaian kepada masalah umat. Terima kasih Cik Azam sudi ada dalam hidup kami, bagi kami dapat suntikan. Malu orang macam saya kalau Cik Azam bersemangat. Jadi contohnya ibadah korban. Cik Azam mai jumpa dengan saya. Assalamualaikum Ustaz Don. Waalaikumsalam. Ustaz, saya nak buat korban. Saya kata boleh, mai saya pun ada ni lembu. Cik Azam kata tak mau. Kali ni saya sekok lembu saya seorang. Cik Azam kata saya berazam nak buat lagu ni. Saya pun kata boleh Cik Azam. Nah ambil pisau. Cik Azam kata tak. Ustaz lah yang tolong sembelih kat saya. Tapi sebenarnya saya tak berani sembelih Cik Azam. Kena mengaku siap-siap. Saya tak berani sembelih. Kena mengaku siap-siap dulu. Tapi ni berlakon ya. Berlakon nak bagi nampak. Jadi saya pun kata, nah Cik Azam pisau. Cik Azam kata, tak. Ustaz Don lah yang sembelih. Oh ya ke? Okey, saya pun ambil pisau. Cik Azam punya mana? Baik. Bismillah. Allahu Akbar. Saya korban sembelih lembu ini untuk korban pada Allah Ta'ala bagi pihak Encik Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Geram saya tarik. Betul? Sekarang ni yang sembelih dan buat ibadah korban tu siapa dia? Saya. Tapi siapa yang dapat pahala korban tadi? Encik Azam. Jadi kalaulah orang lain yang buat, orang lain tak boleh dapat, maka kita setuju dan sepakat bahawa ibadah korban tak sah bagi siapa yang buat benda lagu tu. Boleh? Boleh. Dan yang ketiganya ialah puasa. Datang seorang perempuan jumpa Nabi bahawa mak beliau telah meninggal dunia dan ada puasa yang tak qada lagi. Macam mana nak buat? Maka kata Nabi kepada perempuan tadi, puasalah bagi pihak mak kamu kerana hutang dengan Allah lebih layak kamu bayar. Kalau hutang dengan manusia pun kamu kena bayar. Maknanya Nabi yang sarankan. Hadis sahih. Imam Bukhari. Hadis sahih. Jadi sekiranya Nabi sendiri menyarankan kepada seorang anak berpuasa bagi pihak mak dia yang dah meninggal dunia untuk membayar hutang mak dia. Apalah salah seorang anak menginfakkan RM50 buku untuk diberikan bantuan bagi pahala kepada mak ayah dia. Okey, sekejap Encik Azam. Saya ni amatur lagi. Jadi bila amatur, saya punya IG tak boleh bertahan lama. Dia sejam ya Cik Azam. Jadi kita kena berhenti sekarang. Saat lagi kita akan masuk balik. Nanti Cik Azam request saya sekali lagi dengan macam Cordoba request saya tadi. Cik Azam request balik. And then kita akan start live lagi sekali. Dalam lebih kurang dalam 15 minit itu, tentu kita akan berhentilah. Boleh Cik Azam? Okey. Boleh. Namun kepada semua ya, saya tak ada blue tick dan tak ada apa lagi. Tak boleh panjang-panjang. Saya berhenti sekarang. Dan jangan lupa check out kita punya IGTV untuk tengok perbincangan ini. Okey, kita stop Sat. Kita akan sambung balik selepas ini. Segera. Wallahualam.